Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Inspirasi TVS dan saya Mahmud Ali Bashar. Kita mulakan dengan laporan ini. Muzik engkeromong dan tawa biasanya didengar ketika majlis keramaian dan upacara tertentu. Namun berbeza pada kali ini apabila dia dimainkan di Pasar Basah dan Pasar Borong di Taman Indah, Sibu. Muziknya menceriakan lagi suasana di pasar tersebut. Bahkan ada penghujung dari berbagai kaum yang menari secara spontan mengikut alunan muziknya. Untuk laporan lanjut, Khairuddin Rusdi Ayupan ada butirannya. Menyedari kesukaran orang ramai untuk mendapatkan set engkerumong dan tawa, Layan Dara mula menjualnya di pasar tamu tersebut. Katanya, apabila ia dimainkan, bunyinya seolah-olah memanggil pengunjung untuk datang ke kedainya. Mula-mula aku fikirkan barang tu memang susah lah cari di mana-mana tempat. Dan idea saya mau buka ini dekat tamu sebab tak ada tempat mau jual. Yalah sebab saya bawa untuk di market lah macam ini. Sebab orang memang minat. Di mana-mana kalau saya main ini memang semua orang datang dengar. Apa-apa bunyi dia pun memang datang. Tidak beli pun datang tengok. Untuk hiburan, untuk main sama semua siapa minat, belajar semua boleh datang dengan saya sini lah untuk main-main. Saya bagi free, tidak ada apa-apa lah, untuk hiburan saja. Layan mula berminat dengan alat muzik ini sejak beliau menyertai Serakup Indu Dayak Sarawak SIDS pada tahun 2013. Walaupun beliau berketurunan Kenyah dari Sungai Asap Belaga, ia tidak menghalangnya untuk menjual dan mempelajari alat muzik tradisional kaum Iban itu. Bagi Layan, engkerumong dan tawa adalah alat muzik yang unik. Dari itulah saya berminat untuk belajar dan berjual barang inilah. Saya ini bukan seorang Iban. Saya orang Kenyah dari Sungai Asap Belaga. Jadi saya minat dalam muzik Iban. Memang dia unik lagi daripada muzik lain sebab dia kan muzik ini asal Iban. Asal dari Iban dari dulu lagi. Biasanya kalau hari gawai, untuk hari gawai, ada juga kalau perkahwinan, perasamian, ada macam-macam perasamian lah, rami-rami lah. Menyambut menteri kan, orang besar-besar, boleh juga main dia lah. Ada kegunaan dia lah, kalau Iban kan macam mau bikin rumah, dia orang ada guna ini juga. Menariknya lagi, muzik yang dimainkan adalah berbeza-beza mengikut majlis dan tujuannya. Kalau kita main dia untuk orang hajat pun tiun dia lain bunyi. Kalau kita main dia untuk orang kahwin lain lagi bunyi. Kalau bikin rumah bunyi dia pun lain tak sama. Jadi ada satu lagi peresmian Iban. Kalau dia orang dalam kepercayaan dia orang lah, macam dia orang mau tengok nasib sendiri. Dia orang ada bunuh macam babi ke pakai ini kan, semua ada bunyi dan lain lagi. Kebanyakan kejayaan yang kita dengar semuanya bermula dari hobi. Begitu juga dengan kisah Nur Amirah Aina Amran Narawi yang berasal dari kampung seberang Sarike, Sarawak. Sungguh berbakat dalam bidang penulisan dan berusia 23 tahun. Tidak menghalangnya untuk menghasilkan novel sendiri. Baiklah, kita ikuti kisah yang memberi inspirasi kepada anak muda ini. Nur Amirah merupakan seorang graduan ijazah sarjana muda seni kreatif dari Universiti Malaysia Sabah UMS. Dia mengambil masa selama 6 bulan untuk menghasilkan sebuah novel setebal 236 muka surat. Ia merupakan hasil dorongan daripada pensyarah serta keluarganya. Sebenarnya kami mula menulis tu nang dari kecil, kami nang suka menulis dari mek sekolah menengah. Jadi masa mek sekolah menengah pun kami pernah cita-cita mau jadi penulis lah. Sebenarnya banyak di orang yang dapat yang beri kami inspirasi. Contohnya mak kami yang selalu doakan kami, selalu yang sokong kami, family kami, nenek-nenek kami, pakcik kami yang selalu bagi belanja kami masa kami berada di universiti lah. Jadi dengan modal-modal yang ada ialah kami dapat teruskan apa yang kami mau buat. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, termasuk kekangan masa, dia mengakui tiada yang lebih menggembirakan selain memastikan hasratnya tercapai.
Setelah berjaya menghasilkan novel tersebut, Amirah kini dalam proses menulis novelnya yang kedua. Jalan cerita novel keduanya berbeza daripada novelnya yang pertama. Selain itu, Amirah yang juga sudah menyiapkan buku puisinya. Dia menaruh harapan agar novelnya yang bertajuk Sang Pencipta mendapat sambutan hangat. Harapan untuk Sang Pencipta, kami harap novel tu akan beri sedikit motivasi kepada para pembaca. Jadi harapan kami bukan setakat Sang Pencipta tu akan dikenali orang ramai, tapi kami harap yang novel kami tu akan dapat beri banyak manfaat kepada semua orang. Pasti ramai dalam kalangan kita masih kurang sedar tentang kepentingan pengambilan suntikan vaksin hepatitis B. Vaksinasi hepatitis B merupakan salah satu program imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi yang baru lahir selain dari orang dewasa yang belum pernah divaksinasi bagi mengelakkan risiko jangkitan penyakit berkaitan. Hepatitis B merupakan jangkitan pada organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Stewart Dawi ada laporannya. Berdasarkan statistik di Malaysia, hampir 1 juta orang dijangkiti hepatitis B, iaitu sekitar 1.9 sehingga 8% daripada populasi negara. Menurut pakar gastroenterologi dan hepatologi Dr. Liu Shanfab, secara purata dalam kalangan 100 orang dewasa yang berumur lebih 30 tahun, sebanyak 5 orang daripadanya mempunyai penyakit tersebut. Pencegahan yang paling bagus ialah melalui vaksinasi. Kita boleh lihat untuk hepatitis B kita ada vaksin yang sangat berkesan. Dibagikan 3 dos melalui intramuscular injection macam COVID-19 punya vaksin. Vaksin ini sangat berkesan untuk mencegah hepatitis B. Mengulas lanjut mengenai simptom jangkitan, Dr. Liu memberitahu bahawa majoriti pesakit tidak menunjukkan sebarang gejala. Jelasnya penyakit ini boleh berlaku secara akut, iaitu jangka masa pendek ataupun kronik dalam masa jangka panjang. Keadaan seseorang itu dikatakan sebagai kronik sekiranya virus hepatitis B masih ada dalam badan mereka selepas 6 bulan dijangkiti. Menyentuh mengenai kaedah pemeriksaan yang dijalankan, ia melibatkan ujian darah, bunyi ultra untuk hati serta pemeriksaan imbasan lain yang berkaitan. Bagi rawatan pula yang memerlukan pengambilan ubat dalam bentuk pil, iaitu ubat oral antiviral termasuk tenofovir atau entecavir. Kita tahu tablet untuk antiviral ini sangat berkesan untuk merawat hepatitis B, tetapi kita perlu menjalankan ujian-ujian tertentu untuk kena pasti sesiapa perlu rawatan atau tidak perlu rawatan. Jadi kita perlu cadangan dari doktor untuk dapatkan rawatan. Dan yang penting kalau hepatitis B ini dapat dirawati, jangka panjang risiko untuk dapat liver cirrhosis dengan kanser akan dikurangi dan juga mencegah hepatitis B dengan itu kegagalan liver jangka panjang. Sejak program vaksinasi hepatitis B berskala besar dilaksanakan di negara ini pada tahun 1989, ia membolehkan bayi yang baru lahir diberikan suntikan ini bagi mengelakkan mereka dijangkiti virus ini. Dan bagi golongan dewasa yang berumur 30 tahun ke atas, digalakkan untuk mendapatkan 3 dos vaksin ini sekaligus mengelakkan mereka dijangkiti virus hepatitis B. Stewart Dawi dan jurukamera Fikri Razak, TVS, Kuching. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Inspirasi TVS. Saya Mahmud Ali Bashar. Salam hormat. Selamat malam.